Saudara Syekh Muhammad. Seorang yang dia buat salah. Ada seorang hari tu dia nak jual produk dia. Dia nak jual produk dia ni, dia tunjuk tubuh badan dia. Orang lelaki tak apa lagi, yang perempuan lah. Dan orang lelaki tunjuk dia, orang tak tengok. Orang left group kan, orang muntah dah tengok. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat yang berkati ini kita bersama-sama bertemu di tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bin Yahya. Jadi insya-Allah hari ini pula kita diserikan. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syahadan atas perkongsian beliau, nasihat dan peringatan beliau, dan terima kasih juga kepada barisan ahli-ahli jawatan kuasa Ittihadun Nur. Dan insya-Allah kali ini kita akan dengar pula nasihat dan sepatah dua kata daripada Ustaz Jafri dan cukup beliau insya-Allah. Dan minta izin boleh insya-Allah. Okey. Okey. Okey lah boleh saya bercakap. Kalau duduk sini tadi saya cakap. Maqam tinggi sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Yang ni special ni ada tali pula. Yang saya hormati Ustaz Pengacara Majlis, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Mustafa Kamal. Saya pernah forum dengan Ustaz sebab sekali dekat Pulau Pinang dulu. Jadi bila dulu tepi Ustaz tak ada cakap yang masalah. Saya ingat Ustaz nak bangun sekali apa ni, rancak sikit saya. Bursi dan seluruh ahli permaya dan juga Saudara Syekh Muhammad Ittihadun Nur untuk bersama dengan kita pada hari ini, insya-Allah Syekh dan seluruh para asatidzah yang saya tak perlu untuk sebut nama seorang demi seorang. Seterusnya sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah sampai juga saya ke bumi Hadramaut ni, Bumi Tarim. Sebenarnya saya dulu pun pernah duduk di Yaman beberapa ketika lah, tapi duduknya di Sana'a. Di Sana'a saya ada Syekh Muhammad dan waktu tu saya ada Syekh Muhammad tak ramai sebenarnya, waktu tu tak ramai pelajar Malaysia dekat Sana'a. Cuma waktu tu ada sedikit muskilah dekat masjid dekat mana tu, jadi orang memilih hantar pelajar-pelajar masuk ke Saudara sebab ke Yaman waktu tu. Dan antara pilihannya daripada Hadramaut ke Bumi Tarim ialah di Sana'a. Isu yang berlaku waktu tu ialah isu pertemuan. Ada sekelompok yang mula berfikir untuk menyampaikan untuk mendakwah pelajar-pelajar yang datang dari Malaysia untuk ikut fahaman daripada sana. Tentu maklum lah kan, saya di sana tu kan. Jadi Saudara Syekh Muhammad, kami beberapa orang waktu tu cuba sedaya upaya untuk bawa pelajar-pelajar tu mai ke tempat lain selain pada situ lah. Di antaranya kita susun pelajar-pelajar untuk masuk ke Hudaidah. Dan saya waktu tu saya beberapa orang saya cuba untuk susun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Saudara Syekh Muhammad dan memang belajar dekat mengaji dekat sini ni dia mujahadahnya lebih lah berbanding dengan tempat-tempat yang lain kan. Saudara Syekh Muhammad saya ingat waktu tu berjalan kaki yang banyak sebagainya. Kalau dekat sana tu ada kongsi dan bas 5 kupang 50 sen kan, di tempat tu tiap-tiap hari itulah rutin dia nak pergi belajar dan sebagainya. Saudara Syekh Muhammad dan sebelum balik saya sempat untuk pergi ke beberapa tempat, antaranya saya selamat ke satu tempat yang meninggalkan kesan sangat-sangat kepada hati saya ialah di Zabid. Zabid, saya ada Syekh Muhammad, saya duduk beberapa ketika dekat sana dan berjumpa dengan Syekh Syekh Abdullah Al-Jarhazi yang akhirnya pindah duduk dengan saya di Malaysia dah 7 tahun. Kan 8 tahun lah. 8 tahun lah.
daripada tak kahwin sampai dia kahwin. Dan selama dia duduk kat sana, ni kali kedua dia balik ke Yaman. So balik sana dah perang tak dia nak balik dah. Dia pun cakap Melayu fasih lebih daripada kita lagi dah. Alhamdulillah dah sekarang ni dah ada 3 orang anak duduk dekat madrasah sekolah dekat sana. Dan saya jumpa dengan seorang dekat sana yang saya boleh mengambil seorang ulama dan nama Syekh Mahmud. Mahmud apa Syekh? Syekh Mahmud Haddad. Najjar Syekh Mahmud Najjar dekat Masjid Sulaiman. Kan? Masjid Sulaiman di Sabi. Dia sebut apa? Dia kata Syekh Muhammad al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni Syekh Muhammad waris. Tapi ingat, bila kita memilih jalan untuk di jalan ulama, jalan beragama, jalan nak bawa agama dalam hidup, jalan-jalan ilmu, kita akan disebut tentang pewaris. Apa yang akan diwariskan oleh alim ulama dan orang-orang yang mengikut jalan alim ulama bukan sekadar ilmu, tapi apa saja yang dilalui oleh Nabi SAW akan dilalui oleh disebut sebagai pewaris. Antaranya ialah ujian-ujian dilalui Nabi SAW akan dilalui oleh orang-orang yang pilih jalan-jalan ulama. Kita faham kan? Maksudnya bukan sekadar ilmu, you faham. Ulama mewariskan ilmu, bukan sekadar itu. Apa saja dilalui oleh Nabi SAW akan dilalui oleh orang pilih jalan ini. Termasuklah Sayyidina Muhammad ialah ujian-ujian. Jadi Sayyidina Muhammad bila kita duduk jalan ni, maksud kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Seorang ulama kata, kalau kita memilih untuk jadi tukang jahit, so kita kena bersiap untuk berhadapan dengan tajamnya jarum yang akan melukakan jari kita, penting. Bila kita pilih untuk duduk di jalan ilmu, jalan agama, maka kita kena bersiap juga untuk berhadapan dengan ujian-ujian. Itu maksudnya. Jadi kena bersiaplah, bersiap mental, bersiap fizikal kita. InsyaAllah itu adalah sunnah daripada kita memilih untuk duduk di jalan ni. Saya ada semua. Nak cerita apa pun tak arti sangat sebenarnya. Itulah antara perkara yang kita boleh ambil. Kita di Malaysia tambah-tambah lagi yang kita berhadapan dengan sekarang ni, berhadapan dengan ancaman fahaman-fahaman alam, fahaman-fahaman yang canggah dengan apa yang kita bawa. Sila sahabat. Sahabat-sahabat yang balik daripada pengajian di Tarif ni sangat terkenal menjadi sebuah kerusakan masyarakat tadi dengan adab dan akhlak. Dihormati. Apa yang kita bawa, apa yang kita ambil daripada sini sesuai dengan apa yang dipegang dan diamalkan oleh orang Melayu di Malaysia. Tempat ni penuh dengan adab. Orang Melayu pun penuh dengan adab. Jadi dia bukan satu benda yang bercanggah untuk kita bawa. Kita balik bawa ilmu, kita bawa balik adab. Orang Melayu pun penuh dengan adab, maka dia blend cantik dah. Dia dah sesuai dah. Dia tak bercanggah, dia tak menongkak arus. Faham tak kata? Tapi subhanallah, apa yang berlaku sekarang ni ialah mula bawa fahaman-fahaman yang bercanggah dengan adab. Dan orang Malaysia sudah kehilangan adab. Kita yang nak bawa balik adab, kita pula yang akan bercanggah atau menongkak arus. Baru semalam, bahasa kami orang Utara kemarin, saya tengok satu video yang ditujuk bagaimanakah salam yang sunnah. Tuan tengok atau tak tahu lah, tengok. Dia nak ajak kat kita salam yang sunnah. Macam mana salam sunnah? Dia suruh seorang anak murid dia bangkit, kemudian dia berdiri dekat berdiri depan dia beri suara tangan dia tu, dia pun shake hand macam kita duk tengok cerita orang putih kan. Dia kata, kemudian turunkan tangan. Itu salam yang sunnah. Kita duk pergi tambah-tambah ni apa? Pergi tambah tunduk, cium tangan, ambil letak kat dada, digelak-gelak, dia main-main kan. Salam Al-Syamat. Padahal bukan, yang kita bawa bukan sekadar salam, tapi kita buat salam bercampur dengan adab. Faham ke tak faham ni saya cakap? Muka semua macam stres, tak makan lagi apa?
saya tergamak dah agaknya kita nak salam dengan Ustaz Mustafa Kamal. Sekadar nak salam, pegang tangan dia, kemudian lepas ke bawah. Tapi tak, inilah sunnah. Lepas tu saya bacalah Quran dengan komen kat bawah tu, subhanallah. Ada saya cakap, rupanya inilah cara yang betul, rupanya kita ni. Dan dia cerita tentang macam mana kita nak, bila kita tunduk itu, dia umpama kita rokok dan dia merupakan satu perbuatan syirik. Lepas tu dia kata macam mana? Kalau nak salam cium tangan juga, angkat tangan orang tu, letakkan hidung kita macam tu. Supaya kita ni tak rokok dan dia membuat perlakuan syirik pada Allah SWT. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita nak buat? Dan masyarakat mengambil ilmu daripada mereka. Baru ni isu cuci kuil. Tak tahu ni semua tempat-tempat tu, wali-wali ni semua info pun tak ada ni. Saja. Allah saja cuma. Macam mana kita nak beritahu yang tempat tu tak boleh? Perbuatan tu tak boleh. Perbuatan tu tak boleh. Dalam bab ta'awun ni, sallallahu alaihi Muhammad, tolong-tolong ataupun ihsan. Innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'in, Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Memang kalau dengan haiwan pun Allah suruh kita berlaku ihsan, apa tadi sama manusia ni. Tak kira lah dia agama apa sekalipun. Tetapi ada batasan yang kita, yang anda nak bagi contoh, saya nak bagi contoh supaya nanti tuan-tuan faham sebenarnya apa yang kita nak kena buat dan apa cabaran kita dekat sana. Saudara semua. Lalu saudara semua, apa yang berlaku? Dia pun nak kaitkan perbuatan basuh kuih atau cuci kuih itu dengan ihsan. Berlaku baik. Ta'awun, dia guna perkataan ta'awun. Cerita dia punya dahsyat. Dan subhanallah, Sayyidina Muhammad dia guna dua isu yang diperkatakan untuk menghalalkan perbuatan tersebut. Yang pertama, Sayyidina Muhammad ialah rukhsah. Tuan-tuan mengaji hebat-hebat mengaji lebih daripada saya lagi. Masa tu dia guna perkataan rukhsah. Rukhsah apa? Kalau dalam bab Islam, dalam bab agama ni, kita kena ikut panduan. Tetapi bila sampai kepada rukhsah masuk keringanan Sayyidina Muhammad, maka hatta orang yang berhadapan dengan Sayyidina Muhammad darurah boleh makan babi. Disebut itu. Dia buat dia kias ni. Lalu dia kata, dan kalau situasi biasa memang tak boleh nak pergi cuci-cuci kuil ni, tapi kita berada dalam keadaan darurah. Kita yang tak pernah ngaji pandai ni pun rasa macam tak, kias tu macam tak pernah kenal pun. Berapa ramai orang mati kalau tak pergi cuci kuil, kita faham itu lah kan? Betul kan? Kalau saya salah ke apa? Takut juga cakap dengan orang mengaji-mengaji. Yang kedua dia guna apa? Dia guna dalil Al-Quran. Dia kata Al-Quran, apa dalil Al-Quran? Wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Dia guna dalil tu. La haula wala quwwata illa billah. Allah sebut apa? Bertolong-tolonganlah kamu atas dasar takwa. Allah sebut pun perkataan takwa. Nak tolong atas takwa. Tapi dia guna dalil tu untuk menghalalkan orang Islam pergi cuci kuil. Dan subhanallah, dia seorang cakap tak apa. Yang anda nak cakap ni bukan dia seorang cakap tu. No, beribu orang yang mengiyakan perkataan dia. Beribu orang yang mengiyakan perkataan dia. Bila mufti buat pula kenyataan, mufti salah, mufti tak faham. Yang fahamnya siapa? Ni, selebriti ni. Yang fahamnya siapa? Ni, influencer ni. Tempat rujukan utama di Malaysia bukan mufti lagi dah. Tempat rujukan utama di Malaysia bukan ulama. Tempat rujukan utama di Malaysia ialah influencer. Siapa yang paling banyak dia punya follower dia, itulah tempat rujukan orang Islam di Malaysia. Saya nak cerita apa? Saya nak cerita cabaran yang kita kena hadapi. Kita nak ubah bukan ubah syariat. Kita nak kena ubah pendekatan. Dia menguasai media, kita kena lebih menguasai media. Dia guna approach, jalan-jalan untuk menyampaikan dakwah. Tuan-tuan tahu tak waktu saya duduk dekat sana, apa perkataan yang dia sebut? Saya ni campur semua orang, saya biasa macam tu.
Saya Syamad. Jadi saya Syamad apa ni, supaya kita boleh ambil maklumat lah apa semua kan. Bila mesyuarat baru panggil saya sekali. Bukan mesyuarat lah, maksud perbincangan ni. Lepas tu saya duduk kat situ. Dia kata apa? You nak mai dekat 200 orang Malaysia, pelajar Malaysia yang nak mai daripada Mahat Hafiz, daripada Malaysia yang nak masuk ke tempat ni. Ini adalah mad'u kita yang kita perlu keluarkan mereka daripada kesesatan. Faham tak? Dia menganggap kita yang duduk dalam akidah Asy'ariyah ni ialah orang yang sesat. Dan mereka ini adalah orang-orang yang perlu mereka selamatkan. Itu fahamannya. Dan dia bekerja sungguh-sungguh kan. Sungguh-sungguh bekerja. Pergi jumpa seorang-seorang, pergi sembang dekat belanja makan. Kita tak dapat sampai tahap macam tu. Sampai kita ada puak kita sendiri, sampai geng kita sendiri. Ada satu grup dekat sana dulu, kami panggil Ashabul Kahfi. Memang tak pergi mana, main game banyak. Dia dalam bilik kan main game dah. Jadi semua macam macam. Jadi ini cabaran yang kita kena lalui. Kena dekatkan. Kena fikir apakah jalan-jalan yang kita boleh dekatkan masyarakat dan bawa balik Salih Alaihi Wasallam. Jalan ilmu yang sepatutnya, syariat sepatutnya Salih Alaihi Wasallam selagi dia Salih Alaihi kena fikirlah maksudnya cabaran-cabaran kita lalui. Cabaran dia sangat besar, sangat besar. Saya nak bagi satu contoh lagi. Apa yang berlaku dekat sana. Salih Alaihi Wasallam, seorang yang dia buat salah. Ada seorang hari tu dia nak jual produk dia. Dia nak jual produk dia ni, dia tunjuk tubuh badan dia. Orang lelaki tak apa lagi, yang perempuan lah. Dan orang lelaki tunjuk dia, orang tak tengok. Orang left group kan, orang muntah dah tengok. Dia orang perempuan. Dia boleh pakai seluar dalam dia tu kan. Orang perempuan Islam. Salih Alaihi Wasallam Melayu Islam. Dia duduk bercari pula lagi. Lupa hafazan lagi. Dia boleh pakai seluar dalam. Lepas tu dia menari tinggi-tinggi apa sebagainya. Jadi Salih Alaihi Wasallam orang pakat-pakat tegur. Orang bila orang ada iman dia tahu benda dia buat salah betul, dia tahu. Dia akan tahu. Kan? Salih Alaihi Wasallam. Dia akan tahu kata benda tu salah. Kita tak duduk posisi dia tu kan. Kita tak duduk posisi dia. Kita tak duduk posisi dia ataupun siapa-siapa yang ada 1 juta follower. Tak ada. Salih Alaihi Wasallam. Kita duduk posisi tu. Cuba bayangkan kalau kita duduk dalam satu posisi yang kita punya Facebook kita ataupun Instagram kita ada 1.4 million. Salih Alaihi Wasallam. Bila dia buat satu benda salah, yang tegurnya 3 orang. Katalah saya tegur Ustaz Mustafa Kamal, tegur Ustaz Ahmad Syahadat, tegur. Kami 3 orang tegur. Tapi yang mengiyakan perbuatan dia tu ada 500,000. Jangan risau, ini semua perjuangan. Biasalah orang dengki, orang tak suka, kami akan sentiasa pertahan. Yang pertahan dia tu ada 500,000 orang berbanding dengan 3 orang yang tegur. Kalaupun dia tahu dia salah, agak-agak dia nak mengaku dah dia salah. Faham tak faham tu? Nak jaga 500,000 orang yang like dia tu, yang pertahan dia tu, ataupun nak jaga 3 orang yang tegur. Inilah di antara cabaran yang berlaku. Antara lain yang berlaku lagi tu adalah bawa fahaman-fahaman yang jenis tak ikhlas, tak mayang apa semua. Buat dahsyat lah. Dahsyat. Beberapa kali saya punya Facebook saya ataupun video saya yang saya sebut tentang benda tu. Saya tak sebut nama pun, saya kiah-kiah gitu lah. Mereka maki hamba saya serang berjemaah ni. Pada grup mereka sangat kuat. Dan hati saya kata subhanallah la haula wa quwwata illa billah. Macam mana kita nak, takkan kita nak biar mereka ni duduk dalam keadaan macam ni. Dia tu seorang tak pasal tu hairan. Beribu orang yang setuju dengan perbuatan dia. Beribu orang yang membenarkan apa yang dia bawa. Ribu tuan-tuan. Kita punya live pun tak ramai macam tu. Dia buat live, orang tengok tu, kita yang dia buat ni pun tak sampai macam tu. Tak beritahu. Inilah Salih Alaihi Muhammad, cabaran-cabaran yang kita kena bawa, yang kita kena bersungguh. Kita kena cari jalan macam mana kita nak bawa, macam mana kita nak sampaikan, macam mana kita nak betulkan.
masyarakat makin jauh daripada agama. Masyarakat masih makin tenggelam dalam kemaksiatan, sesatan. Tanggungjawab tuan-tuan lah, yang duduk kat sini, Salih Ahmad nak kena balik balik rasa nak bawa apa yang kita belajar. Seperti kata, walaupun hati kita ni sentiasa seronok, sedap dengan tarikh. Seperti kata Ustaz Ahmad Syadan tadi ni, hujan batu di negeri orang, hujan batu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di sendiri. Saya pilih hujan batu, rezeki Allah bagi. Saya pilih hujan emas lah, rezeki Allah bagi. Bapak Nabi cari hujan batu tu kan. Tapi semua sebatan, walaupun hati kita dekat sini, tapi ingat madukmu kita ramai kat sana. No? InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah beri kefahaman kepada kita, bimbingan kepada kita, kesejahteraan pada hati-hati kita, Allah lapangkan hati kita dengan ilmu, segala semangat, dan supaya ramai orang boleh mengambil manfaat daripada pengorbanan kita berada di bumi penuh barakah ini, insyaAllah. Saya ucap terima kasih, saya minta maaf, saya pun tak tahu nak cakap apa sebenarnya, tiba-tiba semua cakap saya kan, tiba-tiba tanya. Doalah urusan saya dipermudahkan. Saya rasa macam dosa banyak sangat, sebab tu susah nak main ni. Berapa kali sangkut tuan-tuan tak sampai sini. Sepatutnya saya sampai sini dah 3 malam, 3 hari dah. Dah 3 hari dah. Tapi ala kulli hal, Salih Ahmad 1 hari saya sangkut kat Istanbul, 2 hari saya sangkut dekat Kairah, dan akhirnya sampai juga. Dan sepatutnya jadual saya nak balik esok je, esok balik. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah rabbil alamin, Allah sampaikan juga saya ke tempat penuh barakah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk semua. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Jafri kerana memberi perkongsian, nasihat, peringatan yang sangat-sangat memberi makna faedah kepada kita. Jadi untuk itu sebelum kita tutup majlis kita, saya mintalah Ustaz Mustafa Kamal untuk baca doa sikit. Dan kita buat doa sikit Ustaz untuk khusus kepada Ahmad Al-Husain Nurul Haq, anak kepada Ustaz Rafiq kita, supaya dia boleh jadi juga anak yang soleh yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Special ni dekat Boleh salam. Ambil satu salam. si ada sayur je. Alhamdulillah. Lain sikit tu. Muka orang ni 50k kot lah ni dah Ustaz Jafri. Oh itu Ustaz Wadi. Tolong ah. Ustaz Rafiq yang buat kahwin untuk anaknya. buat video. Nama apa? Ahmad Al-Husain. Ahmad Al-Husain. Ahmad Al-Husain. Husain Nurul Haq. Nurul Haq. Panjang nama. Saya cakap apa? Nama YouTube. Doa kan. Kan boleh YouTube. Datang dengan rombongan Hami Mustafa terus. Ya. Potong dengan anak punya gambar tu. Gambar tu dia Mat. Boleh makan. Boleh. Dr. Merajat Malaysia Abbas. Lumayan. Ini makanan ini. Apa buat Sekarang time makan. Buat video sikit. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pan, jumpa motor. Nak viral? Lah. Buat nombor bank biasa ni. Yang bang. Motor.